وموسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini menunaikan sembahyang fardu subuh secara berjamaah. Kemudian kita sama-sama berzikir, berdoa dan seterusnya berada di dalam majlis ilmu meneruskan pembacaan kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibn Atha'illahi As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Kita mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala golongkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, para alim ulama menyatakan man balagha ila haqiqatil Islam lam yaqdir an yaftura 'anil amal. Barang siapa sudah sampai kedudukan martabat Islam, barang siapa yang benar-benar sampai kepada hakikat Islamnya, nescaya ia tidak akan mampu untuk berhenti daripada beramal. Mana dia beramal ni tak pernah putus, sentiasa beramal. La yaftur. Futur ni maknanya lemah semangat, dia tak akan lemah semangat. Barang siapa yang sudah sampai hakikat Islam yang sebenar, dia tidak akan putus semangat nak terus beribadat. Wa man balagha ila haqiqatil iman, barang siapa yang sudah sampai ke hakikat iman, lam yaqdir an yaltafita ila al-amali bisiwallah. Barang siapa yang sudah sampai kepada hakikat iman yang sebenar, maka dia tidak akan berpaling ketika beramal selain daripada Allah. Dia beramal lillah. Wa man balagha ila haqiqatil insan, barang siapa yang sudah sampai kepada hakikat ihsan. Man balagha ila haqiqatil ihsan, barang siapa yang sudah sampai kepada hakikat ihsan yang sebenar, lam yaqdir an yaltafita ila ahadin siwallah. Dia tidak akan berpaling kepada seseorang melainkan Allah, Allah, Allah. Hanya ia terlihat, terpandang Allah. Hanya terpandang kepada Allah, tidak terpandang kepada lain. Ini kedudukan Islam, iman dan juga ihsan, sebagaimana yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu para alim ulama tasawuf akan membahaskan tiga kategori ini, iaitu kategori Islam, kategori iman dan kategori ihsan. Tidak akan terkeluar daripada batasan syarak, tidak terkeluar daripada landasan, iaitu daripada Al-Quran dan juga hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kita akan teruskan lagi bagaimana cara kita nak meneruskan perjalanan menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, supaya perjalanan kita itu tidak akan terbantut. Maka kalau kita nak bermusafir, kalau kita nak berjalan, ada panduannya. Kita mesti ada panduan. Kalau kita nak pergi ke tempat atau satu-satu tempat, mesti ada yang memandukan kita. Kita mesti ada, kalau kita ada peta, kita akan melihat kepada tanda-tanda ataupun
papan tanda dan sebagainya, sebagai panduan kita nak sampai kepada destinasi. Begitu juga kita nak menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, ini memerlukan orang yang menunjukkan kepada kita. Pada pagi ini kita masuk tajuk baru, harus memilih kawan. Harus memilih kawan, ataupun memilih kawan ni ialah kawan yang memberi manfaat gitu. Harus ni maknanya kalau tak ada kawan pun boleh dia kata. Itu terjemah kalau harus. Mana hendaklah kita memilih kawan yang terbaik apabila kita nak menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid darain amin. La tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka ala Allahi maqaluhu. La tashab, la ini makna la nahi, jangan. La tashab, jangan kamu berkawan. Jangan berkawan dengan siapa? Man la yunhiduka haluhu. Anhada yunhidu, af'ala yuf'ilu, af'ala yuf'ilu if'alan. Anhada yunhidu, mana jangan kamu berkawan dengan seseorang. Seorang yang mana? Yang tidak membangkitkan semangat taat kepada Allah. La yunhiduka haluhu, maknanya kelakuan dia ni tidak membangkitkan semangat kamu nak beramal. Mana kalau kamu berkawan dengan seorang, kita tengok budi perkerti dia, pergerakan dia tu, kalau nak kawan, biarlah kawan dengan orang yang bila tengok gerak geri dia tu menggalakkan kita taat kepada Allah. Itu kalau nak kawan. Tapi kalau kita berkawan, kawan ni bukan menjuruskan kepada takwa kepada Allah, tetapi menjahanamkan kita pula lagi, jangan kawan. Kalau nak kawan, kawan orang yang boleh menggalakkan kita dengan melihat perbuatan dia itu taat kepada Allah. Oleh sebab itu Syekh menyebut la tashab man la yunhiduka. Yunhidu mana fa'ilnya? Haluhu, ay haluman, iaitu jangan kamu berkawan orang yang tidak membangkit akan dikau oleh kelakuannya ataupun oleh amalan dia. Tapi nak kawan-kawanlah orang yang boleh menjadi idola kepada kita sehingga kita ni rajin beribadat kerana tengok dia. Wala yadulluka, dan jangan berkawan lagi. La tashab, wala ay wala tashab. Tashab siapa? Malla, iaitu orang yang la yadulluka, yang tidak menunjukkan engkau, ataupun terjemah sini yang tidak memimpin engkau, ala Allahi maqaluhu, yang tidak menunjukkan engkau kepada jalan Allah melalui kata-kata dia. Maqal itu jadi fa'il kepada yadullu, mana ucapan dia, perkataan dia tidak menjuruskan ataupun menghasilkan, ataupun perkataan ini tidak menunjukkan kepada engkau jalan kepada Allah. Cakap ni cakap mengapu-apu, cakap-cakap yang tidak memberi manfaat. Orang begini tak payah kawan. Tapi kalau nak kawan, kawanlah orang yang ucapan dia itu menunjukkan kamu jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu menjadi seorang hamba Allah. Kategori makhluk ini ada dimakan makhluk, ada dimakan abdun. Seseorang yang belum sampai kepada kedudukan hamba, maka dia tidak akan mengabdikan diri kepada Allah. Allah menjadikan makhluk, Allah yang menjadikan alam. Di dalam alam ni macam-macam kategori. Ada kategori hamba Allah yang bertaraf Nabi. Ada di kalangan kategori Allah, hamba Allah, di sisi hamba Allah ini berkategori seperti Nabi, iaitu Nabi.
Ada di antara makhluk Allah yang kategori ialah Rasul, Nabi dan Rasul. Ada di kalangan orang yang saleh, di kalangan orang yang mukhlis, di kalangan orang yang bertakwa, muttaqi. Ada di kategori orang wali. Ada kategori dia ialah abdun, hamba. Oleh sebab itu, apabila seseorang ni sampai kepada tahap hamba, dia akan membaca di dalam sembahyang sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, iyyaka na'budu, akankah engkaulah kami mengabdikan diri. Kerana dia sudah sampai kepada tahap hamba, dia mengenal dirinya adalah hamba Allah. Apabila seorang ni dia kenal diri dia sebagai hamba Allah, maka Allah akan memperkenankan apa sahaja yang dimohon, sebab dia merendah diri. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentangku ya Allah wahai Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, jawapannya sesungguhnya aku ini hampir dengan mustajab, hampir dengan rahman, hampir dengan keampunan. Bagi siapa? Bagi hamba, bukan bagi makhluk. Kalau makhluk ini barangkali ianya ada sifat-sifat takabur, dia ada sifat riya, ada sifat-sifat yang dikeji oleh Allah, maka Allah tak pandang dia. Tetapi apabila seseorang yang sampai kepada tahap iaitu hamba, maka Allah pandang kepadanya kerana ianya merendah diri, dia sedar siapa diri dia di sisi Allah Ta'ala. Oleh sebab itulah bacaan dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu. Na'budu diambil kalimah abdun, abida ya'budu abdan, abida ya'budu abdan, iaitu memberi maksud kami mengabdikan, kerana sampai taraf ubudiyah yang disebut sebagai ubudiyah, sedar dirinya hamba. Inilah yang kita perlu cari sahabat dan kawan atau guru, yang mana guru ini kita pandang kepada dia saja sudah kita rasa insaf, kita rasa tawaduk, kita rasa seorang yang humble, seorang yang merendah diri si Allah Ta'ala dengan tengok hamba Allah ini, melihatkan sahabat ataupun guru kita ini. Sebagaimana yang disebut oleh Syekh Ibn Ajibah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang terkenal Iqazul Himam, menyebut alladhi yunhiduka haluhu walladhi idha ra'aitahu zakartallah. Apa maksud orang yang membangkitkan kepada engkau menerusi keadaannya, iaitu idha ra'aitahu, apabila kau lihat orang ni, zakartallah, terus kau ingat Allah. Tengok muka Tuan Syekh ni, tengok sahaja Allah, ingat Allah. Tengok sahaja sejuk mata hati, tengok sahaja merasakan nak bertaubat kepada Allah, tengok sahaja nak baca Quran, tengok sahaja nak berzikir. Allahu Akbar. Ini betul, ini wali Allah. Idza ra'aitahu dzakartallah, bila kau tengok dia sahaja ingat Allah, ingat Allah. Kalau tengok dia ni serabut kita kan, itu bukan wali. Mungkin ianya alim ataupun orang yang bercakap perkataannya hebat, pertuturannya hebat, tetapi perkataannya tidak memberi apa-apa manfaat kepada kita, tidak memberikan apa-apa dorongan kepada kita. Ini kalau boleh dia kata tak harus kamu jadikan dia kawan, tak harus kamu jadikan ianya sebagai orang yang memandukan kamu. Bukan tak boleh berkawan, tapi kawan yang mana sepatut kita berkawan. Sebenarnya disebut dalam ilmu tasawuf, iaitu sahabat-sahabat yang membawa kita ke jalan Allah, sama ada ianya guru kita ataupun sahabat-sahabat sesama di dalam perjuangan. Bila kamu lihat dia ingat Allah, sedangkan ketika itu faqad kunta
fi halil ghaflati, sedangkan ketika itu kamu dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai. Dalam keadaan ghaflah, belah-belah utara pun sebut ghaflah. Ghaflah manalah lalai. Dalam keadaan kau lalai, terpandang saja muka dia, terus berubah keadaan kamu. Ini sahabat yang terbaik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kunu ma'as sadiqin, jadilah kamu berserta orang-orang yang soleh. Itu sebab di dalam ilmu zikir yang disebut sebagai ar-rabiyatus syarifah, iaitu ada rabitah, ada ikatan yang syarif, mulia, ikatan yang mulia. Ketika zikir ni ada istilah dia rabitah, ar-rabitatus syarifah, iaitu dengan kita memandang guru kita itu, terpandang kepada guru, terpandang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terpandang ke Jibril, semuanya hilang, hanya terpandang kepada Allah. Kerana terpandang kepada guru ini, terpandang kepada Rasul. Bila terpandang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, terpandang kepada Jibril. Bila terpandang kepada Jibril, maka terpandang kepada Allah. Bila terpandang kepada Allah, maka hilanglah segala-galanya, hanya Allah. Ini dia ilmu disebut sebagai ar-rabitus syarifah. Ar-rabitus syarifah. Ada orang tak bersetuju, itu masing-masing punya pandangan. Masing-masing punya pandangan. Kita berzikir, kita mengambil zikir bukan kerana nak jadi keramat. Ni ada orang mengajar kitab Ad-Durrun Nafis di negeri kita ni. Bila mengajar, nak menunjukkan bahawa dia ni ada beberapa benda pelik-pelik supaya orang ikut dia. Ini jadi masalah. Ada kata ni tiang ni banyak jin. Tiang ni banyak jin. Tengah mengajar ni, tiang ni banyak jin. Kemudian bila mengajar, disebut macam-macam benda-benda pelik waktu mengajar. Adakah tujuan mengajar itu supaya orang pandang kepada dia, ataupun mengajar ni nak bagi orang kembali kepada Allah? Ini bawa fitnah. Jadi bawa fitnah. Mengajar kita Ad-Durrun Nafis li Ibn Nafis rahimahullahu ta'ala. Kitab tersebut tak salah, tapi orang yang mengajarnya salah. Walaupun di zaman dahulu pernah mengharamkan kitab tu, iaitu masa itu pusat Islam lagi telah mengharamkan kitab tu tidak boleh diajar. Di negeri Johor telah mengharamkan kitab tersebut tidak boleh diajar. Bagi saya tak boleh diajar kerana orang yang mengajar bukan ahli. Dia bukan ahli. Ditakuti bila mengajar-ngajar sampai satu tahap dia silap faham, tak payah ada semayang, sebab naik kepada tauhid af'an. Dia jadi rosak. Dia jadi rosak. Sebagaimana orang mengajar kitab hikam juga, kalau dia tak betul dia akan jadi sesat, sebab dia tafsirkan untuk benda yang tak betul, kerana tidak mengambil daripada murid ataupun daripada guru-guru yang mursyid. Kitab Ad-Durrun Nafis, permata yang cukup berharga. Guru saya dulu, Ustaz Awang daripada Pondok Lanai, mengajar kitab Durrun Nafis. Saya sempat sehingga tamal kitab Durrun Nafis. Ad-Durrun Nafis. Durrun Nafis itu tidak salah. Jadi ustaz-ustaz ni yang membawa kepada fitnah, mencerita benda-benda yang karut marut. Baru ni saya pergi ke Madinah, ketika di Raudah saya dapat sekian-sekian. Dia ceritalah kuliah dia. Tuan-tuan, kalau nak suruh saya berdoa pergi di Raudah, bayar saya sekian-sekian, sebab saya dapat satu benda di Raudah ketika mengajar. Mengajar begini, cerita begitu. Tuan-tuan, nanti saya nak pergi Mekah, saya sudah dapat satu amalan di Raudah, Rasulullah bagi saya begini-begini. Nanti siapa nak suruh saya doa, bayar sekian-sekian. Di dalam kuliah bawa fitnah. Bukan itu tujuan kita mengajar kitab Durrun Nafis, mengajar kita Al-Hikam Al-Ataiyah. Tapi kita mengajar orang yang bertakwa, tak payahlah cerita benda-benda yang pelik. Kalau berlaku pun ianya tidak boleh dibukakan rahsia tersebut. Contoh,
mungkin dia dapat, tapi tidak boleh dibukakan rahsia. Oleh sebab itu, apabila ulama-ulama ini membukakan rahsia Allah, ianya membawa kepada fitnah, membawa kepada fitnah. Oleh sebab itu, guru saya dulu di Mesir, Majabun, Syekh saya menyatakan bahawa sekiranya Allah memberikan kepada kita sesuatu yang terbukanya hijab, maka mohonlah sebagaimana Imam Abu Hasan As-Sazuli rahimahullah ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, aku takut dengan ujianmu ini, takut kita jadi lain, bila beramal jadi lain, bukan kita nak hampir kepada Allah, kita jadi pelik. Semalam terpaksa dibincangkan berkaitan tentang ada seorang ustaz ni sekarang dah nampak Nabi je kerja dia. Sekarang dia nampak Nabi. Semalam dia kata, saya sudah mendapat alamat, saya jumpa Rasulullah cara selawat selawat ummiyah yang betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Nak baca macam mana ummi ni? Dia kata, saya jumpa dengan Rasulullah dah, Rasulullah ajar saya baca ummi yang betul. Saya telah Rasulullah datang saya ini, ya Allah, jadi fitnah kita, jadi fitnah, jadi fitnah. Kalau sekiranya berlaku sedemikian rupa, mohon kepada Allah Ta'ala supaya angkatlah, kerana ia akan menyebabkan tergugat kepada kita. Ini pesanan Imam Abu Hasan As-Sazuli rahimahullah Ta'ala, guru kepada Syekh Ibn Atta'illahi As-Sakandar, iaitu guru kepada guru. Syekh Ibn Atta' gurunya Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi mengaji dengan Imam Abu Hasan As-Sazuli rahimahullah ta'ala. Al-Imam Abu Hasan As-Sazuli rahimahullah ta'ala, beliau tidak menunjukkan bahawa beliau seorang ulama sufi. Beliau memakai pakaian-pakaian yang cantik, pakaian yang kemas, tidak seperti ulama-ulama sufi pakai sana bertampung, berjahit sana, berjahit sini, sedangkan dia berkemampuan. Sehingga orang bertanya kepada Imam Abu Hasan Sazuli, kenapa kamu berpakaian begitu cantik? Imam Abu Hasan Sazuli menyebut, apa gunanya kamu berpakaian-pakaian buruk tapi dalam jiwa kamu adalah jiwa yang tidak bersih. Biar pakaian bersih, dalam kita bersih. Kita jangan rasa kita pakai selekeh-selekeh, kita rasa kita yang terbaik daripada orang lain. Orang lain tak zuhud, tapi hati kamu tidak zuhud. Yang zuhud yang dipandang oleh Allah ialah hati kamu tidak berpaut kepada dunia. Ini Imam Abu Hasan As-Sazuli rahimahullah ta'ala mendidikkan anak muridnya supaya ikut jalan yang lurus, jalan yang lurus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, salawat ummi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummi ni ummi dari sudut mana? Adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ummi, tak tahu membaca dan tidak tahu menulis? Ini yang biasa sering kita dengar sebelum ni. Sebenarnya tak betul. Sebenarnya adalah tak betul. Kita tidak boleh menisbahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu sifat yang paling, iaitu merendahkan. Tak tahu baca, tak tahu menulis. Mana tak tahu apa? Jadi badut begitu. Tak tahu apa? Menulis pun tak tahu, membaca pun tak tahu. Kalau membaca tak tahu, macam mana nak baca Quran? Ini biasa yang kita dengar semenjak daripada kecil. Oleh sebab itu, Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala menyebut, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik oleh Allah menjadi rasul, ianya adalah bersifat dengan sifat al-fatanah, bijaksana. Kalau tak tahu baca, tak tahu menulis, itu bijaksana apa benda? Tak tahu membaca Quran pun tak boleh baca. Kalau tak tahu membaca, di mana sifat fatanah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ummi itu nisbah kepada Ummul Qura, iaitu nisbah tempat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ummul Qura. Bukan ummi itu maksud Nabi itu tak tahu apa. Kalau kita beriktikad begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahu apa, bercanggah dengan ilmu tauhid yang kita pelajari. Iaitu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam siddiq. Dia antaranya al-fatanah, bijaksana. Bijaksana apa kalau tak tahu membaca, tak tahu menulis? Bila datang delegasi, satu abuk tak tahu, kena gelentung,
Takkan Nabi SAW boleh dipermain-mainkan, boleh digelentong, boleh diputar belit kan? Mustahil. Begitu. Dan begitu juga guru saya dulu, merupakan dekan kuliah Quran wal qiraat, Syekh Tariqat Naqsyabandiyah Al-Judiyah Al-Khalidiyah, Syekh Judah Mahdi Ibnu Yazid Ibnu Judah Al-Mahdi rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau sempat menjawat jawatan timbalan Rektor Al-Azhar. Dalam kuliahnya menyebut ummi bukan makna la ya'rifuna, bukan makna tak tahu syai'an, langsung tak tahu apa-apa. Dah, ummi ila nisbah kepada Ummul Qura, Makkah sekarang, tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sama balik kita. Kemudian Syekh Ibn Ajibah rahimahullah ta'ala menyebut, kau nak cari kawan yang mana? Idza ra'aitahu nahada haluka ilal yaqazah, bila kau pandang saja orang ni telah menghasilkan ataupun mendorongkan engkau daripada lalai kepada jaga. Bila kau pandang saja orang ni, sebelum ni kau cinta kepada dunia, kepada zuhud. Sebelum ini kamu dalam keadaan melakukan maksiat, bila pandang saja orang ni, terus kamu bertaubat kepada Allah. Daripada keadaan kamu jahil, jadi kamu nak menuntut ilmu. Ini kawan. Ini maksud la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Maqalu makna perkataan dia. Sama balik kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang akan mengikut pendirian ataupun kelakuan temannya. Menyebut bahawa Nabi SAW menyebut al-mar'u ala, mana seseorang itu atas din, agama. Agama, dinilah agama, sehingga membentukkan agama dia. Agama siapa? Agama Khalil, teman dia. Kalau teman dia ini orang yang soleh, dia jadi orang beragama, orang yang soleh. Kalau teman dia ini orang yang kaki sak dada, lama-lama dia pun jadi sak dada juga lah. Lama-lama dia akan nak jadi member. Kita contohnya zaman muda-muda nak jadi member dengan kawan, nak nampak macho kita pun juga isap rokok. Mula-mula tibai rokok, untuk rokok daun, aku pun isap. Dia tak suruh isap, tapi kerana nak jadi member, kita pun isap juga. Lama-lama dah ketagih. Dah tua-tua sekarang ni nak berhenti, Allah pun payah dah. Sebab dah lama. Dah tempat pun tak boleh berhenti dah. Sebab dah lama. Cuba kita tengok balik, sebab apa kita isap rokok? Kenapa? Sebab kita isap rokok, mula-mula kita isap rokok. Ada orang paksa kita isap rokok? Tak ada. Kerana berkawan. Kerana kawan. Dah tua-tua ni dah payah dah. Cakap macam mana pun kita payah. Doktor kata, pakcik kurangkan isap rokok, nanti mati mengejut nanti. Begitu. Tak boleh dah. Ini punca kita berkawan. Kalau orang berkawan dengan baik-baik, kalau kawan kita dengan orang yang tak baik, Nabi SAW telah menyebut al-mar'u ala dini khalilihi. Khalil ialah teman. Oleh sebab itu fi amarnya falyanzur ahadukum, hendaklah di antara kamu ini tengok siapa dia. Falyanzur ni
man yukhalilu. Siapa dia nak berkawan? Siapa dia nak berkawan? Kalau kawan baik, alhamdulillah. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menerusi hadis ini, mengarang satu kitab khusus. Nama kitab ni ialah Adabus Suhbah, adab-adab berkawan wal muasyarah, dan juga adab-adab kita bergaul. Imam Ghazali mengarang satu kitab khusus adab-adab bersahabat. Adab-adab bersahabat. Sahabat ini adalah digalakkan di dalam Islam. Islam menggalakkan kita ini bersahabat. Kerana dengan bersahabat tersebut mungkin kita boleh merapatkan hubungan ukhuwah sesama kita, tolong menolong kepada perkara yang baik. Kita kena ada orang tolong kita. Kalau duduk seorang-seorang, kita akan jadi tak tahu lah. Kerana ada kala kita memerlukan bantuan orang, memerlukan bantuan. Ini lumrah manusia. Tapi berkawan, biarlah berkawan kawan yang baik. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man aradallahu bihi khairan razaqahu khalilan salihan in nasiya zakarahu wa in zakara a'anahu. Rawahu Abu Daud wa Nasai. Nabi SAW bersabda, barang siapa Allah menghendakikannya kebaikan, mana bila Allah nak kebaikan kepada seseorang, iradah Allah, bila Allah mengkehendaki, bila Allah menghendaki seseorang itu baik. Oleh sebab itu kita tidak boleh berhujah dengan iradah Allah. Baru ni ada seorang ni berhujah, sudah saya ditakdirkan menceraikan isteri saya. Menceraikan isteri saya. Kamu jangan salahkan kehendak Allah. Kehendak Allah mengatasi segala yang ditakdirkan. Takdir ini baru berlaku, tetapi iradah Allah siapa tahu? Tidak ada orang tahu kehendak Allah. Takdir ini baru berlaku daripada iradah Allah. Iradah Allah tak seorang hamba Allah tahu melainkan Allah. Oleh sebab itu kita tidak boleh menyalahkan, bersandar kepada iradah. Hendaklah kita mencari iradah Allah, iaitu iradah Allah. Allah nak kita kebaikan, ya kena buat kebaikan. Jangan kita memilih kepada yang tidak diradai oleh Allah. Ini orang kata idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dia tak faham membahaskan sifat yang wajib bagi Allah itu irada. Iradah terlebih awal daripada makdur. Kehendak Allah terlebih awal sesuatu daripada sesuatu yang telah ditakdirkan. Takdir baru lagi. Iradah Allah tak ada orang tahu. Maka carilah iradah Allah. Bila Allah menghendaki seseorang itu kebaikan, razaqahu khalilan salihan, Allah rezekikan dia ada kawan yang soleh. Itu tanda Allah nakkan dia jadi baik. Idza nasiya zakarahu, kalau dia lupa kawan ingatkan. Wa idza zakara, bila dia sebut saja dia tolong, a'anahu. Ini sohbah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, maka jadilah kamu sekalian dengan nikmat-nikmat Allah ni bersaudara mara. Mana orang Islam ni dia bersaudara mara. Wa'tasimu bihablillah, maka berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Sebab apa Allah guna kalimah tali? Sebab ayat di dalam firman Allah Ta'ala ini menyebut sedangkan kamu berada di tepi jurang, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kamu berada di lereng-lereng api neraka, lereng jurang api neraka. Contohnya orang ni kalau dia berada di jurang ataupun di lereng jurang ni, kalau tak ada yang atau tak ada tempat dia berpaut, memang menjunam, jatuh terus dalam jurang tersebut. Kalau dia tak ada tempat berpaut. Tapi kalau dapat berpaut walaupun seutas tali,
Terkapai-kapai dia boleh, paut boleh selamat. Macam orang nak jatuh dalam gaung, kita pun campak seutas tali, pegang tali ni, dia pun pegang sekuat-kuat, pegang kuat-kuat, kita pun tarik, selamat dia. Itulah umpama orang yang dalam keadaan nak jatuhlah dalam api neraka, kemudian Allah bagikan umpama, peganglah tali agama Allah, peganglah Quran, peganglah Allah, maka kamu tidak akan jatuh ke dalam api neraka dan tidak akan sesat. Setelah itu berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah ini, dan hendaklah kamu bersaudara mara, bersahabat di atas dasar takwa kepada Allah, kamu selamat. Dalam ayat tersebut Allah perintahkan 3 perkara. Pertama, perintah wa'tasimu, kemudian larangan wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Umat Nabi SAW ni jangan berpecah belah, peganglah teguh ajaran Allah. Wazkuru, itu satu tazkirah, ingatlah ketika kamu berada di tepi jurang api neraka, Allah selamatkan kamu. Ini ayat ni ada 3. Pertama, amrun, perintah wa'tasimu. Yang kedua, wala tafarraqu, ini larangan. Wazkuru, ini tazkirah, lengkap. Kalau orang Islam pegang ni, aman, tidak ada bercakaran sesama orang Islam, bahkan Islam menjadi bertambah kukuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan Nabi SAW bersabda lagi, man akhan fillah, barang siapa yang mensaudarakan sesahabatnya kerana Allah, rafa'ahullahu darajatan fil jannah, nescaya Allah akan angkatkan darajat di dalam syurga. La yanaluha bi syai'in min amali, dia tidak akan tercapai dengan amalannya, melainkan dengan sebab mendamaikan, menjadikan orang ini bersahabat. Kadang-kadang kita ni amalan tak layak lagi masuk syurga, tapi tengok-tengok akhirat masuk syurga. Sebab apa? Sebab kita mendamaikan orang jadi bersahabat, sebab kita jadikan sahabat-sahabat yang beriman kepada Allah. Maka dengan cara kita buat begitu, inilah amalan yang menyebabkan kita masuk syurga. Kita pun tak tahu, puasa tak banyak, orang bulan Rejab puasa, kita kata ni panas puasa, macam mana dia kata, tak puasa haji. Bulan Rejab, bulan Syakban ni sikit lagi ramai orang puasa, nak masuk bulan Ramadan, dia kata nak puasa apa, dia kata ni hari ni ada orang buat kenduri tahlil, hari ni pula orang kenduri pula, macam-macam. Puasa tak banyak, rasa nak puasa kita puasa, tapi boleh masuk syurga sebab apa? Ini ini sohbah. Ini antara yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, al-mar'u ala dini khalilihi. Hadis ni adalah hadis yang begitu panjang. Nabi SAW telah bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu menurut agama kawannya. Justru itu, falyanzur ahadukum liman yukhalilu, hendaklah seseorang daripada kamu melihat dengan siapa dia nak berkawan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Al-Imam Tirmizi. Dan Nabi SAW bersabda lagi, perumpamaan kawan ni, masalul jalisis salihi wal jalisis su kahamilil miski wa nafihil kiri, fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafihul kir imma an yakhriqa siyabahu wa imma an tajida rihan khabisatan. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Maksudnya, perumpamaan teman yang duduk dengan orang yang soleh, kita kawan dengan orang yang soleh, beza dengan duduk sahabat yang tak soleh. Seperti pembawa kasturi dan juga peniup api tukang besi. Jadi kawan dengan orang baik ni diumpama kawan dengan orang jual minyak wangi kasturi.
Cuba kita tengok orang jual minyak wangi, kita datang pun dia ciut sikit, kita kata apa, terima kasih, dia nak juga. Kalau kita tak wangi pun akan jadi wangi. Itu umpamanya. Mana kalau kita tak apa baik pun, asalnya kerana kawan dengan orang ni, sikit-sikit wangi juga kita. Cara pakaian kita dah berubah. Kerana dia suka kawan dengan orang yang pakai serban, pakai jubah, pakai ridak. Sekarang ni pun dia pandai cari ridak dah. Dia tanya Jeffrey, entah beli ridak ni kat mana tu? Nak lah, nanti anda belikan. Nampak dia? Orang sekarang sudah pakai ridak. Ni serban entah ni lain daripada lain ni, cantik ni, beli kat mana? Oh, ini beli kat Turki ni. Kan nak? Ada, dia kata, kalau nak serban macam anak pakai ni, ada. Kita sekarang ni online je boleh datang. Nanti kalau kau betul nak, tapi kau pakai sungguh-sungguh lah, jangan kejap pakai kejap tak pakai. Saiz kepala berapa? Nanti aku bagi. Nampak? Dia akan berubah, pakai dia akan berubah kerana kawan dengan orang. Kalau kawan dengan orang tak baik ni, seperti kawan dengan orang tukang besi. Tengok orang buat tukang besi ni, lama-lama api ni kadang-kadang terpecik kat dia. Macam kita isap ukuk kan. Dulu zaman-zaman sekolah dulu kan, orang budak-budak pondok ni kuat isap ukuk. Isap ukuk, gulung. Tembakau, cengkeh, kemudian kemian. Kemian tu yang dahsyat tu, dia meletup-letup, tek gitu. Habis baju tembuk. Kita duduk kat dia, bau pun bau rokok. Kita bau pun dia bau rokok. Bau, kalau belah-belah dulu saya mengaji bagai tu, bau lenteng, nama lenteng. Orang Jawa sebut lenteng. Tembakau ni malam-malam pergi embun. Ini kalau embun ni lagi sedap katanya. Lagi sedap. Ni orang isap rokok campur dengan orang buat besi, berbau-bau besi. Kadang-kadang pecikkan api tu kena kat kita. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam umpamakan berkawan dengan orang tak baik, dia seperti berkawan dengan tukang besi. Yang kadang-kadang dia kata tukang besi itu pula sama ada ia membakar pakaian kamu, atau sama ada kamu memperoleh bau busuk daripadanya. Ini Nabi SAW beri contoh kepada kita. Carilah sahabat, yang mana sahabat kita ini mendorongkan kita jalan yang baik. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sama balik kita, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid darain amin. Kalau kita rujuk dalam kitab Syekh Ibn Atha'illah Sakandari, dalam kitab yang lain yang bernama Tajul Arus, Tajul Arus, dalam kitab Tajul Arus, Al-Imam Ibn Atta' menyebut, idza sahibta abna ad-dunya jazabuka ilaiha, wa idza sahibta abna al-akhirah jazabuka ila Allah. Apabila kamu bersahabat dengan orang yang cinta kepada dunia, lama-lama dia tarik kamu, tarik habis. Jeffrey dulu baju tak in, tak masuk dalam, sekarang dia jadi smart, dah masuk dalam, dah jadi lain kan. Rambut dulu sekarang ni dah ikut cara dia, slut dulu, jadi lain macam. Sekarang dah lain dah, perwata pun lain, dah lain. Misai dah dihitamkan, janggut putih telah dihitamkan, nampak orang muda, nampak orang muda, bergaya, pergi sana pergi sini, dia tarik, mesti tariknya. Tetapi jika kamu wa idza sahibta abna al-akhirah, tapi kalau kawan dengan orang yang nak akhirat, jazabuka ilallah, dia akan jazbah, menarikkan kamu bertakwa kepada Allah. Umur kita semakin hari semakin bertambah, dia kata, kawanlah orang yang mengajakkan kepada akhirat. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, seterusnya lagi Sufyanus Tsauri rahimahullah ta'ala berkata, Al-Imam Sufyanus Tsauri rahimahullah ta'ala berkata, sesiapa yang bergaul dengan orang banyak harus mengikuti mereka itu.
Ini bahasa ni terjemah dia tak sesuai dengan negara kita. Harus, mana bila berkawan dengan orang banyak harus mengikuti mereka. Sebenarnya begini kata-kata Sufyanus Tsauri, man asharan nasa, barang siapa bergaul dengan orang ramai. Kalau orang kita sebut ramai, kalau barang kita sebut banyak. Itu dalam bahasa kita. Orang ramai itu bukan orang banyak. Barang siapa yang bergaul dengan orang ramai, darahum, dia akan berlega sama mereka. Bergaul darahum, dia akan ikut, akan berputar bersama mereka. Mana dia akan ikut sikit. Wa man darahum ra'ahum, barang siapa yang mengikut mereka, maka dia akan macam buat akan terikut-ikut, bermuka-muka lah ia. Kita ni geng lah, kita ni geng, kita geng. Nampak ni? Dia akan bermuka-muka. Mula-mula dia bermuka-muka, lama-lama dia jadi terus. Mula-mula dia macam olok-olok, ikut-ikut, terikut-terikut. Lama-lama dia wa man ra'ahum waqa'a fima waqa'u fihi, barang siapa ikut mula-mula kepada mereka, maka akan jadilah seperti mereka. Ini yang disebut oleh Imam Abu Sufyan As-Tsauri, Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullahu taala. Insyaallah kita sama akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni ada kuliah insya-Allah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها عمرة وحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا والراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.